sejahtera kepada pencara dan rakan-rakan. Nama saya Barabi dan hari ini saya akan membentangkan topik tentang penjajahan British di tanah Melayu. Betul ke untuk memajukan? Topik ini penting kerana ramai orang beranggapan bahawa penjajahan membawa kemajuan. Tetapi adakah itu benar sepenuhnya? Hari ini kita akan melihat daripada pelbagai sudut. Pertama sekali, apakah itu penjajahan? Penjajahan berlaku apabila sesebuah negara dikuasai oleh kuasa asing. Kuasa tersebut bukan sahaja mengawal politik, tetapi juga ekonomi dan kehidupan rakyat tempatan. Dalam konteks tanah Melayu, British datang dan mengambil alih pentadbiran serta sumber ekonomi. Jadi, persoalan utama kita ialah, adakah penjajahan British benar-benar memajukan tanah Melayu? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita lihat bukti dari segi ekonomi dan kesannya kepada rakyat. Pertama sekali, tanah Melayu kaya dengan sumber semula jadi. Kawasan ini mempunyai pelbagai hasil bumi yang sangat berharga seperti hutan, hasil pertanian, dan sumber mineral. Kekayaan ini menjadikan tanah Melayu sebagai sebuah kawasan yang sangat strategik dan menarik perhatian kuasa luar. Seterusnya, antara sumber yang paling penting ialah biji timah dan getah. Biji timah digunakan secara meluas dalam industri, manakala getah pula mendapat permintaan tinggi di pasaran dunia, terutamanya selepas perkembangan industri otomotif. Oleh sebab itu, kedua-dua sumber ini menjadi hasil utama yang memberi keuntungan besar. Disebabkan kekayaan ini, British datang ke tanah Melayu atas sebab ekonomi. Tujuan utama mereka adalah untuk menguasai sumber-sumber ini bagi memenuhi keperluan industri mereka di Eropah, serta untuk meningkatkan keuntungan. Mereka melihat tanah Melayu sebagai peluang ekonomi yang sangat menguntungkan. Kemudian, British mula campur tangan dalam pentadbiran tempatan. Pada awalnya, mereka hanya terlibat dalam perdagangan, tetapi lama-kelamaan mereka mula mempengaruhi sistem pemerintahan, ekonomi dan juga struktur sosial masyarakat tempatan. Campur tangan ini menyebabkan kuasa pemerintah tempatan semakin berkurangan. Akhir sekali, kedatangan British membawa kesan kepada masyarakat tempatan. Berlaku perubahan besar dalam cara hidup rakyat, termasuk dalam sistem pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Contohnya, sistem ekonomi tradisional berubah kepada ekonomi berasaskan ekspor dan struktur masyarakat juga menjadi lebih kompleks. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang eksploitasi ekonomi oleh British di tanah Melayu. Eksploitasi ekonomi merujuk kepada aktiviti besar-besaran yang dijalankan oleh British untuk mendapatkan keuntungan daripada sumber tempatan. Mereka memberi tumpuan utama kepada dua sektor penting, iaitu perlombangan biji timah dan peladangan getah. Pertama, kita lihat lombong biji timah. British telah membuka banyak lombong biji timah di tanah Melayu. Aktiviti perlombangan ini dijalankan secara besar-besaran, terutamanya di kawasan seperti Perak dan Selangor. Biji timah yang diperoleh kemudiannya diekspor ke luar negara. Melalui ekspor ini, British berjaya memperoleh keuntungan yang sangat tinggi kerana permintaan terhadap biji timah pada masa itu amat tinggi. Seterusnya, kita lihat pula ladang getah. British juga membuka banyak ladang getah dan menjalankan penanaman secara besar-besaran. Getah menjadi sangat penting kerana ia digunakan dalam industri pembuatan tayar, terutamanya apabila penggunaan kenderaan semakin meningkat di peringkat global. Hasil getah ini juga diekspor ke luar negara dan membawa keuntungan besar kepada British. Keseluruhannya, kedua-dua aktiviti ini, iaitu perlombangan dan perladangan, dijalankan secara meluas dan sistematik. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan British tanpa mengambil kira kepentingan masyarakat tempatan. Ini menunjukkan eksploitasi ekonomi oleh British di tanah Melayu yang berlaku secara meluas demi kepentingan mereka.
Pertama, dari segi buruh asing, British membawa masuk pekerja dari China, India, dan Indonesia untuk memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor perlombongan dan perladangan. Buruh-buruh ini bekerja dalam keadaan yang sukar, dengan gaji yang rendah serta waktu kerja yang panjang. Selain itu, kebajikan dan hak mereka juga tidak dilindungi sepenuhnya, menyebabkan mereka sering ditindas. Kedua, dari segi kos murah, British memperoleh sumber mentah seperti biji timah dan getah pada harga yang sangat rendah. Tanah milik penduduk tempatan dirampas atau digunakan untuk kepentingan ekonomi British. Pada masa yang sama, rakyat tempatan dikenakan cukai yang tinggi, termasuk ke atas barangan keperluan harian. Walaupun terdapat pembangunan seperti jalan raya dan landasan kereta api, semua ini lebih tertumpu kepada memudahkan aktiviti ekonomi British. Seterusnya, keuntungan kepada British sangat besar kerana semua hasil utama diekspor ke Britain dan dimonopoli oleh mereka. Keuntungan ini tidak dikongsi dengan rakyat tempatan, sebaliknya digunakan untuk membangunkan ekonomi Britain. Akhir sekali, kesannya rakyat tempatan terus hidup dalam kemiskinan, tidak mempunyai peluang ekonomi yang sama, dan keadaan ini akhirnya membangkitkan semangat kebangsaan dan dalam kalangan mereka. Seterusnya, kita lihat kesan ekonomi semasa penjajahan British. Pertama, rakyat tempatan kurang mendapat manfaat. Walaupun tanah Melayu kaya dengan sumber seperti biji timah dan getah, kekayaan ini lebih banyak dinikmati oleh pihak British dan golongan tertentu sahaja. Rakyat tempatan kebanyakannya bekerja sebagai buruh kasar dengan gaji yang rendah. Kedua, wujudnya jurang ekonomi. Perbezaan pendapatan antara British dan rakyat tempatan semakin besar. Kawasan tempat tinggal juga dipisahkan mengikut status ekonomi dan kaum. Ketiga, sistem ekonomi adalah tidak adil. Dasar ekonomi lebih memihak kepada penjajah. Hasil bumi diekspor ke luar negara, tetapi rakyat tempatan tidak menikmati hasilnya. Malah, cukai dikenakan tanpa mengambil kira kebajikan rakyat. Ini menunjukkan bahawa walaupun ekonomi berkembang, ia tidak memberi manfaat secara menyeluruh kepada rakyat tempatan. Slide ini menerangkan tentang pembangunan infrastruktur semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Pertama, British membina jalan raya untuk memudahkan pengangkutan dan menghubungkan kawasan pendalaman dengan bandar serta pelabuhan. Namun, kos pembinaan ditanggung oleh rakyat melalui cukai dan manfaatnya lebih kepada pihak British. Seterusnya, kereta api memainkan peranan penting dalam mengangkut hasil seperti getah dan biji timah. Ia juga menghubungkan Lombok dan estate ke pelabuhan dengan lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangkan kos bagi British. Selain itu, pelbagai bangunan seperti pejabat, mahkamah dan bank dibina sebagai pusat pentadbiran dan simbol kuasa penjajah. Semua ini menggunakan hasil cukai dan tenaga rakyat tempatan. Infrastruktur ini juga bertujuan untuk mengangkut hasil bumi ke pelabuhan bagi ekspor ke luar negara, yang lebih menguntungkan British berbanding rakyat tempatan. Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur ini lebih tertumpu kepada kepentingan British, bukan kesejahteraan rakyat tempatan. Sekarang, kita masuk kepada analisis utama. Adakah pembangunan semasa penjajahan benar-benar memajukan Tanah Melayu? Jawapannya ialah tidak sepenuhnya. Pertama, perkembangan infrastruktur seperti jalan raya dan landasan kereta api hanya tertumpu di kawasan tertentu seperti Lombok dan pelabuhan. Tujuannya adalah untuk mengangkut hasil bumi, bukan untuk kemudahan rakyat. Kedua, pembangunan ini lebih kepada kepentingan British. Ia memudahkan eksploitasi sumber asli dan tenaga buruh. Kos rendah tetapi keuntungan tinggi diperoleh oleh British. Akhir sekali, apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pertama, belajar sejarah. Sejarah
membantu kita menjadi lebih bijak dan tidak mengulangi kesilapan lalu. Kedua, jangan mudah percaya. Kita perlu semak fakta dan berfikir secara kritis, terutamanya dalam era maklumat hari ini. Ketiga, patriotisme. Kita perlu menghargai perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan mencintai negara kita. Seperti yang kita lihat, kemajuan sebenar bukan hanya pada pembangunan fizikal, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup, penjajahan British memang membawa pembangunan, tetapi tidak sepenuhnya memajukan rakyat tempatan. Ia lebih menguntungkan pihak penjajah. Oleh itu, kita perlu melihat sejarah dengan perspektif yang lebih luas dan adil. Sekian, terima kasih.